Hello, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. So pada malam ni merupakan uh, rasanya perkongsian yang terakhir daripada saya lah untuk kita punya tajuk yang terakhir yang saya dah janjikan untuk saya share pada sebelum ni, iaitu tajuk macam mana kita nak hold sesuatu kaunter saham tu lah, tapi pada bahagian kedua, di mana bahagian pertama telah dikongsikan di dalam FJ Trading Note pada sebelum ni lah. Okay, so tanpa membuang masa, kita just terus pergi kepada kita punya explanation. So okay, kita baru start. So dia punya maximum limit dalam masa lebih kurang 10 minit saja. So kita just go through je lah. Okay, insyaAllah. Okay, so macam biasalah, disclaimer, memang dalam mana-mana explanation saya, baik di dalam FJ Trading Note ataupun di dalam perkongsian video ni, memang kita ataupun saya memang takkan sarankan apa-apa pembelian ataupun penjualan mana-mana kaunter saham lah. So kita just ada dekat sini untuk kita buat knowledge sharing dan untuk kita study mana-mana kaunter yang kita rasa berpotensi untuk kita study lah. Okay, so kita teruskan untuk kita punya topik pada kali ni, iaitu macam mana kita nak ride sesuatu counter tu selama yang mungkin lah. Okay, so as a trend follower ni, memang kita punya dream kita, ataupun matlamat bagi setiap seorang trend follower macam kita-kita ni adalah untuk kita ride sesuatu counter saham tu selama yang mungkin lah. Okay, so maksudnya kita dah belajar sebelum ni macam mana kita nak detect fasa accumulation. Yang contoh kalau kata counter euro ni, kita dah marking contohnya dekat this area 61 sen ni. Contoh kita dah identify dia punya long base dekat weekly chart ni. So bila dia breakout kat sini, so kita masuk. So dan selepas tu menjadi satu tugas bagi kita lah, macam mana kita nak layan trend tu lah selama yang mungkin. Okay, so dia punya, kalau nak ikutkan macam yang saya cakap dalam video sebelum ni, memang dia punya strategi dia adalah untuk keluar bila selepas market selepas market sahaja tu dah complete, selesai dia punya fasa distribution ni lah. Maksud dia, kita masuk selepas dia breakout pada accumulation punya phase ni. Lepas tu dia akan, price tu akan memasuki fasa uptrend. Lepas tu dia akan buat fasa distribution dan kita akan try keluar selepas fasa distribution tu complete lah. So nampak macam senang lah, tapi sebenarnya dia merupakan adalah tugas yang amat menyukarkan. Dan macam yang saya dah brief sebelum ni, dekat kalau kita tengok mana-mana prominent trader daripada US sekalipun, memang dia kata bab selling stock ni adalah salah satu daripada complicated punya subjek lah untuk mereka huraikan. Okay, sebab sometimes kita tak boleh nak determine yang benda tu memang confirm kita boleh keluar ataupun tak lah. Nanti kita akan go through kejap lagi dalam beberapa contoh yang saya akan ulas lepas ni. Okay, so dia sebenarnya berbalik kepada cara pemilihan counter tu lah. Okay, macam mana kita pilih counter tu. Contoh macam counter-counter yang kita dah discuss sebelum ni. Contoh macam weekly chart kita tengok. Kita kalau boleh memang kita nak cari the cleanest chart ever lah yang kita boleh cari lah. The best clean chart yang memang kita nampak dia simple untuk dibaca macam ni. Dia selling pressure rendah, dia naik. Lepas tu dia ada selling sikit, dia naik. Kita nak cari chart yang ada pattern macam ni. Contoh kita tengok macam RCE cap. RCE cap. Dia punya weekly chart ni nampak macam kan straightforward untuk kita baca kan. Dia accumulate, dia naik, dia pause kejap, breakout. Lepas tu dia accumulate balik, breakout. Dia accumulate balik, breakout kan. So senang kita nak layan trend untuk counter-counter yang macam ni lah. Dan
macam mana kita nak keluar daripada counter macam ni, ataupun macam mana kita nak detect counter macam ni adalah contoh dia. Kalau kita ambil contoh kat sini kan, dia akan confirm yang bila kata dia buat the last distribution punya phase tu. Contohlah kita ambil dekat this particular area ada drawing kat sini. Okay, contoh lepas ni lah, contoh lah ya lah. Okay, dia buat macam ni, lepas dia buat macam ni, lepas tu dia turun macam ni. Okay, semasa dia break out this particular line kan. So we can assume yang this particular zone adalah merupakan kita punya distribution zone, dan actually is a right punya decision untuk kita keluar at this point lah. Kejap arrow at this point lah kan. So that's how we write the counter lah. That's only the trick yang kita boleh apply. First, dia punya rule dia, you kena cari counter tu memang counter yang senang nak baca kenaikan dia tu. Is easier to be anticipated dia punya movement kan. Contoh kita ambil counter kejap okay, 6 minit. Contoh kita ambil counter macam MyEG. Memang kan, dia punya chart ni weekly, you tengok macam mana berbeza daripada chart yang saya tunjukkan tadi. Macam mana you nak right counter yang macam ni? Dia tak ada bagi kita clear punya picture tau, macam mana sesebuah market structure tu akan berlaku lah, akan terbentuk. Okay, so very clear that's only the trick. Okay, the second trick yang saya boleh ajar kat sini, kita patah balik pada RC cap. Macam mana cara kita nak basically dia punya rule, macam mana you nak ride the stock tu. Sebenarnya you akan ride sampai dia punya trend dia patah lah. So macam mana nak tahu trend dia tu patah? Maksudnya dia dah confirm tunjuk yang dia dah break, dia dah confirm tunjuk yang dia dah buat fasa distribution tu dan dia breakout ke bawah macam ni lah. So tapi dia punya confirmation tu mestilah dia breakout daripada dia punya structure ni lah kan. Faham okay, kalau tak faham nanti you boleh tanyalah, sebab benda ni pun nak explain dia macam subjektif sikit. Kalau dia tak confirm break macam ni, contoh ada sekali lagi contoh lah, dia buat macam distribution macam ni tapi you keluar dekat area sini atas ni. So actually is not the right decision, sebab dia tak confirm lagi yang price tu dah breakthrough dia punya zone tu kan. Dia boleh buat macam ni juga, contoh kita ambil mana tadi, drawing. Brush, okay kan, dia accumulate dekat sini, lepas tu dia breakout kat atas. So maksud dia memang counter ni nak naik lagi tinggi lah kan. So that's only the trick. Maksud dia we need to properly decide our exit point tu based pada dia punya confirmation yang berlaku dekat chart tu lah. Okay, selagi dia tak buat macam tu, maksud dia kita still boleh hold kita punya counter lah selama yang mungkin. Okay, I think that's only the explanation yang saya boleh bagi untuk how to hold the counter. So kalau ada apa-apa soalan, you all boleh tanya lah. I think that's enough. So kita lepas ni kena buat banyak latihan, identify counter-counter yang kenaikan dia lebih kurang macam ni. Okay, itu saja. So mungkin selepas ni saya akan kurang sikit menulis pasal saham ni, sebab I think I have completed my task. So ada beberapa benda task lain yang I nak fokus. So sehingga ni I sudahi dengan Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Okay, so next time kalau ada apa-apa soalan, just tanya saja.